Perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, apa khabar semua? Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys, aku nak ucapkan kepada korang semua yang tengah tengok video kali ni, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni sudi stay tune sampai habis dan juga stay tune untuk support Faiz Cerita. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan kepada korang semua guys, dan jangan lupa guys, support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di description. Sebelum aku nak memulakan penceritaan kisah seram dalam video kali ni, aku nak meminta maaf terlebih dahulu. Macam biasa, sekiranya dalam setiap penceritaan ada kelemahan, ada kekurangan, mungkin ada tersalah cakap, tersalah sebut dan sebagainya, aku minta maaf banyak-banyak kepada korang semua, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan juga diingatkan guys, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Jadi guys, tanpa membuang masa, aku nak kongsikan kepada korang untuk kisah seram dalam video kali ni. Kisah ni adalah merupakan kisah benar, dan kisah ni dikongsi daripada seseorang guys yang namanya Abang Nick. Apa yang Abang Nick ni kongsikan guys, kejadian seram tu guys bukan berlaku ke atas beliau saja, tapi waktu tu beliau bersama dengan adik beliau. Dan kisah yang menyeramkan tu, kata Abang Nick, masih segar lagi sampai sekarang, yang dia takkan boleh nak lupakan. Korang bayangkan guys, umur Abang Nick ni sekarang 40 tahun, dan peristiwa yang terjadi tu sewaktu beliau berusia 6 tahun guys. Lama tu, tapi itulah yang terjadi ke atas diri beliau yang beliau kongsikan. Dan kalau korang nak tahu apakah kisah beliau ni, korang kena stay tune sampai habis. Sebelum aku nak memulakan penceritaan guys, aku nak minta juga kepada korang untuk memberi 2 minit daripada masa korang, kerana di dalam penceritaan Abang Nick ni ada disebutkan ayah dan juga adiknya, yang dimana ayah dan juga adik Abang Nick ni sudah pun meninggal dunia. Jadi aku nak minta kepada korang semua, kalau boleh luangkan sedikit masa, marilah kita sama-sama sejagatkan Al-Fatihah buat arwah ayah Abang Nick dan juga adiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih guys sebab sudi luangkan masa. Kita sama-sama mendoakan agar roh ayah Abang Nick dan juga adiknya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Ok guys, jom kita start untuk kisah Abang Nick ni. Apa yang Abang Nick ni sharekan guys, ialah macam yang aku bagi tahu tadi lah. Kisah ni terjadi ke atas diri beliau sewaktu tu beliau 6 tahun. Dan waktu tu dia bukan seorang-seorang, dia bersama dengan arwah adiknya, yang waktu tu mereka berdua ni tengah bermain buaian di dalam rumah guys. Sedikit pengenalan lah apa yang Abang Nick ni dia kongsikan. Beliau dilahirkan dalam kalangan keluarga yang susah, yang dimana waktu tu beliau sekeluarga hanya tinggal di sebuah rumah papan, yang rumah tu disediakan oleh majikan. Mak dan juga arwah ayah Abang Nick ni hanyalah bekerja sebagai penori getah. Abang Nick ni bagi tahu guys, rumah beliau waktu tu memang agak jauh daripada rumah jiran-jiran. Memang agak dalam lah, boleh dikatakan kira-kira dalam 400-500 meter macam tu. Berbalik pada kisah seram beliau ni, apa yang beliau kongsikan, kejadian seram tu berlaku pada siang hari guys, bukan malam tau, tapi memang sangat menyeramkan kata Abang Nick. Anggaran kejadian tu berlaku dalam tengah hari, sekitar dalam pukul 1 ataupun 2 tengah hari macam tu. Waktu tu
Abang Nick dengan arwah adik dia tengah bermain buayan. Korang tahu buayan dalam rumah, yang di mana buayan tu diikat dengan 2 tali. Lepas tu ada menggunakan kain sarung lah untuk dijadikan buayan. Masa Abang Nick dengan arwah adik dia tengah bermain tu, Abang Nick ni posisi dia masa tu dekat atas dan arwah adiknya di dalam buayan. Tengah-tengah mereka berdua bermain kan, bermain buayan. Lepas tu ada bergelak tawa. Tak lama kemudian Abang Nick ni bagi tahu, tiba-tiba arwah adik dia diam. Daripada gelak-gelak, seronok-seronok tu, diam. Abang Nick pelik lah. Abang Nick ni pun pandang lah kat bawah, dekat arah adik dia. Tanya, "Adik, kenapa?" Adik dia diam. Lepas tu arwah adik Abang Nick ni, dia tunjuk dekat Abang Nick arah ruang tamu. Di mana waktu tu mereka berdua ni bermain buayan memang menghadap ruang tamu. Jadi adik dia terdiam dan tunjuk dekat Abang Nick dekat ruang tamu. Abang Nick ni pun tengoklah dekat ruang tamu. Dia tengok tak ada apa-apa pun. Tapi dia tengok adik dia dalam keadaan yang memang diam. Dia tunjuk je dekat arah ruang tamu tu. Abang Nick ni pun tanya sekali lagi, kali yang kedua, "Adik, kenapa?" Lepas tu dia tunjuk je dekat arah ruang tamu. Abang Nick ni pun tengok lagi dekat ruang tamu kali yang kedua. Tengok sambil tercari-cari jugalah apa yang arwah adik dia tunjuk. Dia cari-cari tengok dekat ruang tamu macam tu kan. Tak ada apa-apa guys. Dan kali ketiga pun perkara yang sama berlaku. Tapi waktu tu kata Abang Nick, arwah adiknya dah mula nak nangis dah. Memang berada dalam ketakutan lah. Dan dia tunjuk je dekat arah ruang tamu tu kali ketiga. Dia diam je. Abang Nick ni pun tengok lah untuk kali yang ketiga. Dia ingatkan tak ada apa-apa guys. Tapi rupa-rupanya barulah dia tahu kenapa adik dia terdiam. Dan daripada kali pertama tadi adik dia tunjuk tu, barulah dia nampak apa yang arwah adik dia nampak. Dan waktu tu guys, arwah adik Abang Nick ni dah menangis dah guys, dalam keadaan ketakutan. Sebab korang tahu tak apa yang Abang Nick ni nampak dengan arwah adik dia nampak? Mereka nampak ada satu lembaga tinggi guys. Yang lembaga tu tinggi dia macam saiz manusia juga. Tapi daripada kepala sampai kaki memang satu badan berbulu, sedang memandang mereka berdua ni. Yang paling menyeramkan kata Abang Nick, mata penampakan tu, mata yang dia nampak tu, lembaga tu bulat, lepas tu merah guys. Memang jelas sangat kata Abang Nick. Dan apa lagi, bila dua-dua dah nampak macam tu, Abang Nick ni pun cakap, yelah waktu tu dia 6 tahun, dia pun masih kecil lagi. Dia pun menangis samalah. Abang Nick dengan arwah adik dia menangis dengan sangat kuat, meraung-raung. Yelah takut nampak benda tu kan. Kakak Abang Nick ni pula tengah masak dekat dapur. Dia terdengar dia berdua menangis dengan sangat kuat. Abang Nick ni bagi tahu kakak dia ingat mereka berdua ni bergaduh. Jadi bila kakak dia daripada dapur naik ke atas nak dapatkan diorang ni, Abang Nick dengan arwah adik dia pun tunjuklah dekat kakak dia dekat arah ruang tamu tu apa yang diorang nampak. Bila kakak dia nampak je guys penampakan tu dekat ruang tamu yang diorang dah nampak tadi ni, kakak dia cepat-cepat bawa Abang Nick dengan arwah adik dia terus pergi dapur supaya lebih dekatlah dengan kakak dia. Sebab dah nampak benda macam tu tadi kan. Kakak dia pun menenangkanlah mereka berdua ni. Jadi tak lama kemudian, mak Abang Nick ni pun balik rumah. Baru balik daripada menori getah lah. Kakak dia pun terus menceritakan dekat mak dia apa yang berlaku. Sedikit perkongsian daripada Abang Nick ni juga guys. Kakak dia pernah juga ternampak satu kelibat berwarna kelabu. Masa tu kakak dia nampak kelibat tu dia berlari dengan sangat pantas, sangat laju dan terus menghilang. Itu adalah antaralah apa yang kakak dia pernah nampak selain daripada mereka ni. Jadi guys, selepas daripada kejadian Abang Nick ni tadi, apa yang dia dah nampak tu, selepas daripada kejadian tu sehinggalah sekarang ni Abang Nick ni bagi tahulah dia mudah nampak benda-benda yang menakutkan, yang mengerikan, dan selalu didatangi dengan kejadian-kejadian yang menyeramkan ni selepas daripada peristiwa tu. Jadi guys, itulah sedikit kisah secara ringkas apa yang aku nak kongsikan kepada korang untuk dalam video kali ni. Dan apa yang boleh dikongsikan daripada Abang Nick ni, inilah kisah beliau. Jadi guys, sebenarnya banyak kisah daripada Abang Nick ni. Banyak sangat guys. Sebab macam yang aku bagi tahu dengan korang tadi, kisah yang Abang Nick ni lalui memang banyak selepas daripada peristiwa tu. Jadi Abang Nick ni bagi tahu dia sudi untuk kongsikan beberapa lagi lah pengalaman beliau. Jadi korang semua yang tengah tengok ni, stay tune lah di Faiz Cerita. Teruskan support. Terima kasih banyak-banyak semuanya sebab sudi untuk tengok video kali ni. Kalau korang ada apa-apa pendapat
ada apa-apa yang korang nak nilaikan berkenaan dengan kisah Abang Nick ni, korang boleh sharekan dekat ruangan komen, atau mungkin kalau korang ada nak memberi apa-apa teguran ke, tak kisahlah apa-apa teguran sekalipun, asalkan ianya adalah satu teguran yang positif, korang boleh komen juga di ruangan komen di bawah. Dan guys, kalau korang ada kisah-kisah pengalaman korang, kisah-kisah yang mengerikan yang korang sudi untuk kongsikan, korang boleh emailkan di Faiz Cerita. Jadi kalau korang tidak keberatan, aku bolehlah kongsikan kisah korang di masa akan datang. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak, dan juga terima kasih sekali lagi sebab sudi untuk luangkan masa sedikit tadi di mula-mula tadi untuk kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah ayah Abang Nick dan juga arwah adiknya. Terima kasih banyak-banyak semua. Aku tak tahu macam mana nak balas jasa kebaikan korang semua yang sudi untuk tengok video ni dan juga support Faiz Cerita. Apa-apa pun semua, aku nak minta maaf banyak-banyak sekali lagi sekiranya kalau ada kelemahan dan kekurangan, tapi aku akan cubalah perbaiki untuk memberi yang terbaik. Dan please support Faiz Cerita, stay tune. So guys, kita jumpa dalam next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.